Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali, tuan-tuan muslim-muslimat, adik-adik hufaz yang dirahmati Allah, sama-sama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama, masih lagi diberikan nafas, masih lagi diberikan peluang untuk menunaikan ibadah puasa pada hari ini. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, seluruh saf kepimpinan surau, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal yang hadir pada malam ini, para hufaz, adik-adik hufaz yang saya kasihi lagi saya hormati, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat sekalian. Alhamdulillah, hari ini masuk hari yang ke-6. Hari ke-6 ni, betul? Alhamdulillah, Allah beri peluang untuk kita bersama-sama. Bila mana kita sentiasa berdoa untuk Allahumma baghna fi Ramadan, sampaikan aku kepada bulan Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, sampai kita pada bulan Ramadan untuk yang sekian kalinya. Bila mana kita berbicara masuknya pada bulan Ramadan, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pasti banyak ataupun ramai yang akan berkejar ataupun berlumba-lumba untuk menambahkan amalan ataupun mencari perkara-perkara kebaikan dan juga meninggalkan kemungkaran. Jadi dalam mana tuan-tuan muslimin muslimat, adik-adik para hufaz yang dirahmati Allah, dalam mana kita menunaikan ibadah puasa, dalam mana kita memasuki bulan Ramadan yang mana kita ketahui Allah janjikan bulan Ramadan ni akan hadir satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, kan? Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam bulan Ramadan ni banyak peristiwa-peristiwa dan juga banyak perkara-perkara yang berlaku yang boleh menjadi yang kita boleh tadabbur dan jadikan inspirasi dalam kehidupan kita ni, terutamanya dalam kita bukan sahaja pada bulan Ramadan tetapi pada bulan-bulan yang lain. Jadi ada beberapa, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa besar yang berlaku, kalau kita tengok dalam sirah ataupun sejarah, saya suka selalu sebut, bacalah sejarah, kajilah sirah ataupun banyak. Kalau tuan-tuan nak kenal, paling mudah untuk mengenali daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, 25 Rasul, sehinggalah ulama muasiri ni, kurun yang ke-15, satu kitab yang banyak jilidnya, 20 jilid, kitab yang dipanggil Siyar A'lamun Nubala. Biodata ringkas para cindikawan Islam, para ilmuwan Islam yang diceritakan secara ringkas, kita ketahui latar belakang mereka dalam kitab tersebut. Banyak lagi kitab-kitab tarikh Islam, kitab tarikh Ibn Hibban, kitab Imam Az-Zahabi yang menceritakan tentang sirah. Bila mana saya cerita tentang sirah, tuan-tuan, sebab apa saya selalu sebut, Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah yang hebat yang berlaku dahulu ni kepada umat kamu, supaya ni mereka ni berfikir. Kemudian Allah sambung, saya sebut dalam surah Yusuf, ayat surah yang lain, ayat 111, Allah sebut, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ni terdapat pengajaran bagi orang yang berfikir. Dari dalam masa adik-adik para hufaz, alhamdulillah, yang menghafal Al-Quran, tuan-tuan juga dalam bulan Ramadan biasanya amalan bertadarus kembali, kan? Bertadarus Al-Quran. Sekarang ni pun dalam TV banyak rancangan yang menunjukkan ataupun yang berkait rapat dengan Al-Quran. Bila mana kita sentiasa tadabbur Al-Quran, dalam masa sama kita juga membaca sejarah. Sebab daripada sirah ni, tuan-tuan, sebenarnya peristiwa-peristiwa yang berlaku ada kaitannya dengan Islam ataupun khusus
dengan bulan-bulan ataupun sambutan yang kita raikan ni sebenarnya ada hikmah dan juga ada menjadi satu inspirasi saya katakan tadi untuk kita mencari ataupun menuju kepada syurga Allah SWT. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan dalam bulan Islam, kita tahu bila mana kewajipan puasa sendiri, saya katakan bila Allah sebut, wahai Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah ni kepada umat kamu ni, seperti mana umat-umat terdahulu dalam Al-Quran pun sebut bila mana kewajipan berpuasa. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaikum min qablikum la'allakum tattaqun. Dia katakan, wahai orang-orang yang beriman ni, diwajibkan ke atas kamu berpuasa ni seperti mana orang-orang yang terdahulu. Bukan khusus umat Nabi Muhammad saja kita ni diwajibkan untuk berpuasa, tetapi umat terdahulu, para rasul sebelum datangnya yang dipanggil sebagai Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka juga ada perintah ataupun kewajipan yang Allah turunkan ke atas mereka ni untuk mereka lakukan. Jadi bila mana kita menjadi umat akhir zaman ini, sebenarnya bila mana adik-adik para hufaz, mahafaz Al-Quran, tuan-tuan muslimin muslimat membaca Al-Quran, kita tadabbur apa yang ada di dalam Al-Quran, dalam masa sama khusus di bulan Ramadan kita tadabbur peristiwa-peristiwa yang berlaku, saya katakan peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Ramadan khususnya, insya-Allah bukan saja pada bulan Ramadan ni kita akan meningkatkan amalan, tetapi 11 bulan yang lain juga insya-Allah kita akan maintain dan sustain apa yang kita lakukan, yang selama ni kita mungkin ingat pada bulan Ramadan sahaja, ataupun ada beberapa bulan ataupun pada waktu-waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat bagaimana kewajipan ini diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu ni, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kewajipan bila mana Allah selalu sebut, adik-adik para hufaz mesti faham, mesti pasti akan jelas dengan apa yang kalam Allah diturunkan kepada junjungan besar kita, menceritakan bila mana ada satu kewajipan pasti di akhir tu Allah akan ceritakan, kalau nak jadi orang beriman kena lakukan perkara kebaikan, nak jadi orang bertakwa kena buat macam ni, kena melakukan begini. Jadi itu sebab Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikum atukazziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan? Kita patut rasa bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad yang dikatakan umat akhir zaman, dah banyak menjadi contoh. Umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad ni jadi contoh kepada kita ni, sama ada mereka ni melakukan perkara kebaikan yang Allah beri mereka ni kesenangan ataupun memberi keberkatan kepada hidup mereka, ataupun Allah laknat mereka. Itu sebab saya katakan bila mana kita baca sirah sejarah, kenapa Nabi Yunus AS kena telan ikan Nun, sebab apa, kenapa berlakunya peristiwa ke atas bila mana Allah SWT nak mendekatkan para Nabi ini, bila mana mereka leka terlalai daripada jauh daripada pencipta, bagaimana Allah nak tarik semula mereka ni untuk mendekatkan kembali ke landasan yang betul untuk menuju syurga Allah. Bukan para rasul ni, saya katakan antara golongan yang paling banyak Allah uji. Jangan kita fikir kita manusia biasa ni tuan-tuan, kena uji bila mana kita tahu banyak ujian-ujian yang Allah timpakan dalam 2-3 tahun ni. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah ni, Nabi SAW sendiri diuji berat sejak daripada lahir sehingga beliau wafat. Jadi tuan-tuan, bila mana saya katakan peristiwa yang kita boleh tadabbur di dalam bulan Ramadan, antara peristiwa besar yang boleh menjadi satu, bila mana bulan Ramadan ni biasa kita lihat mungkin ada di kalangan orang bukan Islam menyatakan bila mana melihat orang Islam masuk je bulan Ramadan jadi orang yang sangat lemah, jadi orang yang tak bermaya. Jadi kita lihat peristiwa-peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan, kebanyakan yang berlaku terjadi ni berlaku pada bulan Ramadan. Itu yang pertama sekali kalau kita lihat bagaimana Allah turunkan Al-Quran. Peristiwa besar yang pertama Allah turunkan Al-Quran ni yang menjadi wahyu kalam Allah yang Allah utuskan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kemudian Allah sambung lagi ayat 185 tu ila akhir. Bagaimana Allah sebut pada bulan Ramadan ni Allah
turunkan di dalamnya Al-Quran ni sebagai permulaan. Itulah kali pertama yang kita tahu bahawasanya Jibril AS bertemu dengan Nabi, mengajarkan Nabi 5 ayat pertama dari surah Iqra kan, surah Al-Alaq. Wahyu pertama Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah turunkan Al-Quran yang menjadi senjata ataupun menjadi satu kelengkapan kepada umat Islam, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran sendiri pun diturunkan pada bulan Ramadan. Kemudian kalau kita lihat bila mana Al-Quran di dalam Al-Quran ni, saya katakan menjadi di dalam Al-Quran ni menjadi pembeda di antara perkara-perkara yang baik, yang hak dan juga yang batil, perkara-perkara yang buruk. Jadi bila mana kita baca Al-Quran, adik-adik para hufaz menghafal Al-Quran, faham terjemahan dan kita tadabbur apa yang ada dalam Al-Quran, maka kita takkan ada rasa syakwa sangka, tak ada rasa sangka buruk, su'uzzan kepada sama ada pencipta, sama ada Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun sahabat-sahabat. Apa yang kita dengar 1400 tahun dahulu yang Nabi sebut, yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, sampai kepada tabi'in, tabi'in, sehinggalah kepada kita ni. Pasti kalau kita faham, kita tadabbur apa yang ada dalam Al-Quran, yang saya sebut juga tadi, bila mana dalam Al-Quran kisah-kisah hebat ni banyak berlaku, sama ada Allah beri cash and carry, bayar direct perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, ataupun Allah berikan keberkatan kepada mereka yang mengikut ataupun yang menjadi ikutan kepada para rasul sebelum junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lihat juga yang kedua, perkara yang kedua, ini antara yang kita boleh jadikan inspirasi kita bila mana kita tadabbur peristiwa di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, iaitulah peperangan pertama yang berlaku di dalam Islam. Perang apa adik-adik? Peperangan yang pertama sekali berlaku, yang peperangan Badar, yang mana kita ketahui bahawasanya dalam mana kebanyakan peperangan, kalau kita lihat ada satu buku cerita khas tentang perang yang perang dalam Islam ni, peperangan yang dalam Islam ni, kalau kita tengok dia ada 3 pecahan. Perang yang berlaku adanya pertempuran yang Nabi sertai, kemudian dia panggil Sariyah, peperangan ni perang yang Nabi hanya hantar utusan. Kemudian peperangan yang Nabi tak sertai. Ada beberapa pecahan dalam bab perang tentang Islam. Perang yang Nabi sertai lah, yang berlaku ketika hayat Nabi, ketika Nabi masih hidup. Jadi peperangan pertama kita tahu 313 tentera Islam menentang 1000 tentera musyrikin Quraisy. Bagaimana 70 orang tentera musyrikin Quraisy ditawan dan juga 70 orang lebih kurang mati. Kan, peperangan pertama yang berlaku pada bila? Pada 2 Ramadan, tahun kedua Hijrah, berlaku pada bulan Ramadan. Perang ni perang bukan perang biasa-biasa, perang kali pertama. Sebelum Islam kita tahu banyak peperangan yang berlaku di antara kabilah-kabilah Arab ni nak berebut kuasa. Banyak peperangan sebelum Nabi diutus menjadi Rasul ni pun Nabi pernah sertai juga peperangan yang bukan peperangan waktu tu belum Islam lagi. Peperangan kabilah-kabilah Arab ni yang nak berebut kuasa banyak. Tetapi ini perang pertama dalam Islam, perang Badar yang berlaku pada 2 Ramadan, 2 tahun kedua Hijrah, yang menjadikan kepada kita, kalau kita tadabbur tentang peristiwa bulan perang Badar ni bagaimana, kita ketahui bahawasanya faktor bila mana dalam bulan Ramadan kita berpuasa ni, Allah menguji kita, seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 155, wala namluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Allah uji kita dengan ketakutan, kelaparan ni ada kaitannya dengan puasa, bukan setakat menahan lapar dan dahaga, malahan menahan dari segala benda-benda perkara mungkar. Jadi kita kaitkan dengan peristiwa perang ni berlaku dalam bulan Ramadan. Jadi faktor puasa itu bukan halangan untuk tentera Islam. Dengan izin Allah, tentera Islam menang. Kita tahu dari segi bilangan ni, kalau kita tengok kebanyakan peperangan yang disertai ataupun tentera Islam berperang ni,
dengan izin Allah kebanyakannya Allah sama ada Allah bantu, dan kebanyakannya memang tentera Islam menang. Ada beberapa peperangan sahaja kan yang Allah mungkin uji ketika tu orang Islam. Tetapi nak cerita dalam ni faktor bulan puasa ni, mereka ni berpuasa dalam adik-adik dalam peperangan ni. Perang dalam Islam ni kita tahu bukan saja puasa. Tentera Islam zaman Nabi ni, zaman sampai zaman Khalifah kerajaan Turki Osmaniyah pun sebelum jatuh di zaman khilafah ni, tentera-tentera Islam ni dalam berperang mereka juga solat bergila-gila. Solat dengan pelbagai cara. Tengah berperang solat tak tinggal. Tapi ada kaedah-kaedah dia yang diajar. Itu sebab bila mana kali pertama kerajaan Turki Osmaniyah menang menawan Konstantinopel, apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kan, dia nak waktu tu hari Jumaat nak lantik siapa nak jadi khatib dan juga imam Jumaat. Dia tanya siapa yang tak pernah tinggal solat 5 waktu, siapa yang tak pernah tinggal solat sunat qabliyah ba'diyah pada tentera dia. Sehinggalah dia tanya siapa yang tak pernah tinggal tahajud selama dia hidup tu, daripada dia selama dia akil balik sampai dia dewasa tu tak pernah tinggal tahajud. Dan akhirnya yang tinggal berdiri Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu sebab dia yang menjadi imam ketika tu. Kali pertama Konstantinopel menjadi taklukan di bawah kerajaan Islam Turki Osmaniyah, dia jadi imam ketika tu. Jadi ada banyak dalam peperangan ni, kata bukan faktor, kata bukan sebab perang ni, banyak benda-benda yang menjadi kewajipan kepada kita ni ditinggalkan. Jadi sama juga saya katakan bila mana dalam berpuasa ni, ini Allah uji kita. Minal khawf wal ju' wa na'sim minal amwali awal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Kemudian kalau kita lihat juga bagaimana firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 123 berkaitan dengan faktor puasa bukan halangan untuk kita menjadi lemah dan juga malas. Allah sebut walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu ni dalam peperangan Badar padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Maksud orang yang lemah ni bukan Allah kata tentera Islam ni lemah, tetapi tentera Islam ni dalam keadaan berpuasa, berperang dengan tentera musyrikin. Kerana itu bertakwalah kepada Allah, dan dia katakan bertakwalah kepada Allah dan juga bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Itu peristiwa yang kita boleh lihat menjadi inspirasi dalam kehidupan kita ni, faktor dalam peperangan Badar. Kemudian kita lihat juga dalam peristiwa ataupun peristiwa besar yang seterusnya, itu peristiwa Fathul Mekah juga berlaku pada bulan Ramadan. Faktor utama kita tahu peristiwa Fathul Mekah ni, kalau kita rujuk pada ahli sejarah atau baca pada sirah ni, memang Rasulullah terlalu rindu selepas berhijrah kan ke kota Madinah, dia nak rindu untuk kembali ke kampung halaman dia, sebab dia memang membesar, dia menjaga kehidupan dia banyak di Mekah. Tetapi di atas perintah Allah dia berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa Fathul Mekah tu antara sebab Rasulullah rindu dan sebab lain ketika tu berlakunya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah ketika tu di antara tentera Islam dan juga orang kafir Quraisy. Jadi dilanggar sebab lain, sebab selain daripada Nabi SAW ni rindu untuk kembali ke Mekah, orang kafir Quraisy ni melanggar perjanjian. Jadi itu sebab Nabi berlakunya peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan dalam peristiwa pembukaan kota Mekah ni kita tahu antara lain yang berlaku ketika itu juga dalam sirah, anak Nabi Ruqayyah meninggal ketika itu, ketika dalam peristiwa Fathul Mekah. Dan kebanyakannya bila peristiwa Fathul Mekah ni, kebanyakan ahli keluarga Nabi yang dahulunya tak menerima dakwah Nabi, bila mana Nabi kembali ke Mekah, ramai sepupu-sepupu dia yang masih kecil dahulunya ketika Nabi berdakwah di Mekah yang tak terima, mereka menerima dakwah Islam ketika itu. Dan kita tahu bahawasanya dalam peristiwa peristiwa pembukaan kota Mekah ni, Nabi bersama-sama ratusan ribu umat Islam ni bergerak ke kota Mekah ni tanpa pengetahuan orang-orang kafir Quraisy. Jadi kita tahu juga itu ada salah satunya daripada
pertolongan daripada Allah. Kalau kita lihat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Fath, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan ini. Jadi dalam peristiwa, kita tahu juga dalam sirah, kalau kita baca sirah, peristiwa pembukaan kota Mekah ni berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-6 Hijrah. Fathul Mekah ni kalau tengok dalam sejarah, tiada pertumpahan darah berlaku, tak ada peperangan berlaku. Nabi ketika tu masuk tanpa ada berlakunya peperangan. Selepas Nabi dah berhijrah, duduk lama di Madinah, dan dia kembali atas dua sebab. Jadi itu antara lain juga yang berlaku, yang kita boleh lihat bagaimana tuan-tuan adik-adik, satu perjalanan hijrah Nabi, kita tahu daripada Mekah ke Madinah pun jauh, ni dia kembali ke Mekah dan berlaku pada bulan Ramadan, kan? Kita tahu hijrah Nabi juga berlaku bukan pada bulan Muharram, kena tengok sirah. Memang kalender Islam tu, kita tahu kalender Islam ni dibuat zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, saya katakan. Kalau kita lihat balik kaji hijrah Nabi ni, tepatnya kalau tengok ahli sejarah sebut, Nabi berhijrah bermula pada 27 Safar sampai ke Madinah pada 13 Rabiul Awal. Itu kena baca lebih dalam lagi tentang bagaimana kalender hijrah tu boleh wujud, kalender Islam ni. Kita tahu. Jadi itu juga menjadi inspirasi bagaimana Nabi zaman dulu bukan naik kereta, tuan-tuan adik-adik muslimin muslimat, kan? Bagaimana jauhnya, bagaimana Allah sebut ni satu perjalanan, satu perintah yang Allah turunkan dengan pertolongan Allah, dan mereka ni Nabi dan juga para umat Islam ataupun sahabat-sahabat yang lain mencapai kemenangan ketika itu, dapat kembali ke kota Mekah dalam keadaan yang aman dan damai. Maksudnya dalam keadaan yang tak ada berlaku pertumpahan darah. Ketika itu bulan Ramadan, kan, dah lakukan perjalanan yang sangat jauh ketika itu, naik unta ke yang berjalan kaki. Kita tahu Mekah ke Madinah, kalau tuan-tuan pergi umrah pun berapa jauh. Itu antara yang boleh jadi inspirasi kepada kita. Bukanlah bulan Ramadan ni kita jadi orang yang bermalas-malas. Jadikan bulan Ramadan ni satu bulan yang kita jadikan dalam kehidupan kita ni nak sentiasa nak mencapai sesuatu kemenangan ataupun nak capai sesuatu yang lebih baik. Kemudian kalau kita lihat peristiwa lain juga yang berlaku pada bulan Ramadan adalah peristiwa bagaimana hijrah Nabi ke peristiwa Nabi ke Tabuk. Peristiwa Nabi ke Tabuk ni ada kaitan juga dengan bagaimana kali pertama Islam menentang kerajaan Rom Parsi. Waktu tu kerajaan tanah Arab ni di sebelah kawasan Mekah, di sebelah tengah ni dia dikuasai oleh Islam. Di kawasan selatan, kawasan utara belum dikuasai oleh orang Islam. Kerajaan-kerajaan bukan Islam kuasai. Itulah kali pertama Nabi ke Tabuk menentang ketika itu Raja Hercules daripada kerajaan Rom Parsi. Dan akhirnya kerajaan Rom, apa yang berlaku, Islam dapat takluk kawasan tersebut, dan akhirnya kerajaan Rom membayar cukai sebanyak lebih kurang 3,000 dinar, tak silap saya, dalam sejarah. Itu juga yang berlaku ketika mana bulan Ramadan. Kemudian Islam sampai di Yaman juga berlakunya pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah. Islam sampai ke selatan negara Arab, ke Yaman. Utusan yang dihantar adalah sepupu dan juga menantu dia, Sayyidina Ali bin Abi Talib, untuk sampaikan Islam, dakwah ni, syiar Islam ni sampai ke bumi Yaman. Berlaku juga pada bulan Ramadan. Kemudian Khalid Al-Walid dalam peristiwa pembukaan kota Mekah tadi saya katakan yang berlaku pada bulan Ramadan. Kita tahu bila mana Nabi kembali ke Mekah, waktu tu orang Mekah ni bukan Islam, kan, berhala-berhala. Ketika itu ada lebih daripada 360 berhala yang dimusnahkan dalam peristiwa pembukaan Fathul Mekah. Satu berhala yang paling besar yang dia beri amanat kepada Khalid Al-Walid untuk musnahkan, iaitulah berhala Al-Uzza. Itu antara peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan. Dan juga kalau kita lihat selain daripada itu, penyerahan kota Taif, kita tahu bagaimana Nabi berdakwah kali pertama. Saya katakan 3 kali bilah besar di bandar Taif ni menolak mentah-mentah dakwah Nabi. Taif dengan Mekah tak jauh. Selepas Nabi kembali ke Mekah, ke kota Taif, kali pertama dakwah Nabi sangat hebat ditentang. Tetapi dengan doa panjang Nabi akhirnya, dan juga antara sebab lain ketika itu penduduk di Taif ni yang belum Islam ni dikepung oleh
umat Islam ketika itu, ribuan umat Islam, dan akhirnya mereka menyerah dan diserahkan kota Taif di bawah pimpinan ataupun di bawah taklukan umat Islam. Tetapi saya katakan dalam mana-mana peperangan Islam kena baca dalam sejarah, kena baca dalam sirah, ada bezanya perang-perang biasa ni dengan perang yang disertai oleh tentera-tentera Islam. Bukan, saya katakan banyak kali, saya katakan dalam peperangan Islam bukan sesuka hati dia orang Islam ni nak masuk satu tempat. Dia ada banyak dia punya step-step. Bukan macam perang dunia kedua, perang dunia ketiga ni ada isu terus berperang, tak. Dalam Islam ni kita tengok dalam sirah sejarah Nabi dalam peperangan tu, sebab ada satu buku memang khusus cerita tentang perang Nabi tu, dia cerita bagaimana langkah-langkah ataupun apa yang Nabi buat sebelum berlakunya pertempuran di antara orang Islam dan juga bukan Islam. Dan akhir sekali kalau kita lihat dalam peristiwa besar ni, sebenarnya banyak lagi peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan yang boleh jadi inspirasi kepada kita, pada diri ni saya katakan, supaya jangan ada sifat rasa lemah, mundur bila bulan Ramadan je yang bekerja semua tak boleh buat kerja. Tak. Kita lihat dalam peristiwa-peristiwa besar yang terakhir, kita lihat pembukaan kota Andalus di bumi Spanyol yang berlaku pada bulan Ramadan, 27 Ramadan. 8 bulan pertama bermula daripada bulan Ramadan. Empat kota besar di Spanyol ketika itu di bawah kerajaan Visigoth Kristian dapat dikuasai oleh orang Islam. Berlaku pada tahun 711 Masihi ataupun tahun 92 Hijrah. Masuk ketika itu Tariq bin Ziyad dengan Gubernur Musa bin Nusir pada bulan Ramadan. Banyak lagi perang lain yang kalau kita lihat zaman selepas daripada Andalus dan berkembang perang antara kerajaan Murabitin Al-Murabitin ni adalah salah satu kerajaan barbar, orang yang bukan Islam masuk Islam yang berada di Maghribi. Mereka ni berperang dengan orang Portugal masa kurun ke-14, kurun ke-15 ketika tu, kurun ke-11, 12, 1200 lebih kurang, sebab kerajaan Murabitin ni bermula daripada 1037 Masihi sehingga 1147. Mereka ni berperang zaman juga, perang dipanggil perang dengan orang Portugal ni, nak rebutkan tempat ni, nak sebarkan dakwah Islam ni juga berlaku pada bulan Ramadan. Jadi banyak sebenarnya peperangan-peperangan yang tentera-tentera Islam sertai ni, tuan-tuan, banyak berlaku pada bulan Ramadan. Jadi saya katakan itu sebab tadabbur peristiwa dalam bulan Ramadan ni, jangan kita lihat bulan Ramadan ni adalah bulan yang menjadi kelemahan kepada umat Islam, tetapi bulan kemenangan sebenarnya. Sebab tu bila mana kita dah berpuasa 30 bulan, itulah sebab kita sambut Aidilfitri. Dikatakan meraihkan kemenangan tu bukan sebenarnya kita setakat kita berpuasa, tetapi menyeluruh apa yang kita dapat tahan ketika bulan yang mana bulan biasa ni kita boleh makan, boleh lakukan perkara, tapi bulan Ramadan ni terbatas, terhad, tetapi kita dapat untuk lakukan, itulah yang dikatakan sebagai kemenangan bila mana kita dapat melepasi ibadah ataupun melepasi bulan yang dikatakan bulan penuh barakah, bulan yang penuh ganjaran pahala Allah janjikan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi sama-sama kita masih lagi di peringkat awal ni, belum jauh lagi nak masuk, tak jauh lah nak masuk bulan 10 malam terakhir. Bagaimana saya katakan Nabi SAW ni, walaupun seorang Nabi, beliau sentiasa bersyukur ataupun sentiasa ada rasa sifat untuk merasakan diri dia tu sebagai hamba kepada Allah. Bagaimana dia nak rasakan diri dia hamba kepada Allah tu, sebab dia rasa syukur dengan sentiasa bangun tahajud, walaupun sehingga isteri dia kata, kau seorang Nabi kenapa nak lakukan amalan yang lebih berat, lebih teruk daripada umat manusia biasa. Jadi jawab Nabi apa? Dia nak rasa syukur menjadi hamba Allah. Dengan mana, bagaimana dia rasa syukur? Itu sebab dia bangun tahajud. Itu bila mana 10 malam terakhir, bagaimana amalan Nabi bertahajud. Yang kita tahu kisah bagaimana Nabi tahajud sampai bengkak kaki. Tetapi saya katakan dalam Islam kita kena seimbang, kena tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Sebab Nabi sebut, iza amartukum fa'atu minhu mastata'tum, bila mana aku menyuruh kamu lakukan sesuatu, lakukan semampu mana yang kamu mampu lakukan. Itu sebab Nabi pun sebut kan, apa yang saya katakan Nabi sendiri, kejadian Nabi itu khairul umuri absatiha, sebaik-baiknya itu benda yang di pertengahan, maksudnya
tak lebih tak kurang, ambil yang di tengah-tengah. Sebab apa? Bila mana saya katakan kalau kita nak lakukan amalan terlebih, jangan sampai kita jatuh sakit kemudian kita tertinggal amalan. Biar kita lakukan tu sustain dan juga maintain, tetapi kita dapat meneruskan ibadah tu daripada mana kita start bermula sehingga kita wafat, sehingga kita meninggal. Tetapi dalam masa sama kita berusaha untuk meningkatkan amalan-amalan kita yang lain. Banyak amalan-amalan yang kita boleh lakukan, terutama bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau kita ni, sebelum saya berhenti ni, kalau sebelum ni kita berasa memberi duit pada hari raya, berilah duit pada bulan Ramadan, sebab ganjaran pahalanya lebih banyak lagi. Kita cuba ubah, tak kisahlah raya nak bagi, tetapi bila mana kalau kita tahu tentang ganjaran yang Allah sebut ketika bulan Ramadan ni, maka kita ni sentiasa berlumba-lumba untuk mencari kebaikan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, secara kesimpulan yang saya katakan, jadikan peristiwa bukan saja pada bulan Ramadan, peristiwa dalam yang berkaitan dengan Islam ni dalam mana-mana bulan sekalipun menjadi inspirasi kepada kita, terutama adik-adik ni, para hufaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang masih lagi mencari landasan untuk channelkan diri menuju ke syurga Allah ni tuan-tuan. Maka saya katakan kita cuba lihat tadabbur apa peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya ni, sama ada melalui sejarah ataupun melalui sirah sesuatu peristiwa itu sendiri, ataupun sebab apa peristiwa itu berlaku. Jadi insya-Allah mudah-mudahan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi lebih baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk setakat itu saya katakan apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan di peringkat awal minggu, dah masih lagi dalam minggu pertama bulan puasa ni, kita cuba untuk tekankan dalam diri kita ni supaya hari-hari yang mendatang ni Allah beri peluang untuk kita meneruskan ibadah puasa ni kita lebih baik insya-Allah. Terima kasih sekali lagi atas peluang dan ruang. Mudah-mudahan sama-sama kita manfaatkan bulan yang dipanggil bulan penuh barakah dan juga penuh rahmat, bulan Ramadan ni, supaya kita tidak ketinggalan, tercicir daripada orang lain. Jangan kita kata orang lain dah sampai ke depan, naik kereta api ke naik flight kita masih delay lagi, tak sampai-sampai. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ni bukan saja dapat manfaat pada diri saya, pada adik-adik, tuan-tuan muslimin muslimat, malahan pada masyarakat secara umum insya-Allah. Jadi terima kasih, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.